Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Tak kenal, maka tak cinta. Oleh itu, izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Afrinur Iman binti Syamsul Izwan dan berumur 11 tahun. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Komen Pagar Bari yang terletak di Sungai Petani. Kod sekolah saya ialah KBB 3039. Saya juga menyandang jawatan sebagai seorang pengawas sekolah. Hobi saya ialah membaca dan juga melukis. Cita-cita saya ingin menjadi seorang doktor pakar kanak-kanak. Saya amat teruja untuk kongsikan cerita mengenai sebuah novel yang telah saya baca yang berjudul K-pop Girl, Army yang Bertuah. Jadi, ayo dengarkanlah. Buku ini adalah hasil karya seorang penulis wanita yang bernama Husna Rosli. Beliau merupakan seorang penulis buku jenis fantasi, misteri dan paranormal. Buku ini diterbitkan pada Mac 2020 oleh Open Bridge Publication Sendirian Berhad. Buku ini berharga RM10 di Semenanjung, manakala RM12 di Sabah dan Sarawak. Buku yang sangat menarik ini mempunyai 136 halaman bercetak dan bergambar serta terdapat sebanyak 14 bab. Buku ini menceritakan tentang kesungguhan dan keterujaan seorang gadis remaja untuk hadir ke konsert BTS. Buku ini turut mengangkat mesej tentang berhadapan dengan kesusahan dalam hidup dan bertanggungjawab atas keputusan yang dibuat. Jalan cerita mengenai novel ini sangat menarik. Ia mengisahkan tentang Yana Arisa, gadis yang berumur 17 tahun. Yana telah kehilangan bapanya ketika berusia 6 tahun lagi. Setelah beberapa tahun, ibunya berkahwin semula dengan seorang duda kaya. Namun, Yana tidak dapat menerima kehadiran bapa tirinya sebagai seorang ayah. Yana juga mempunyai seorang rakan baik yang bernama Suha. Melalui rakannya itu, Yana mula mengenali dunia K-pop. Kisahnya bermula apabila Yana mengambil keputusan untuk ke konsert BTS di Seoul tanpa pengetahuan kedua ibu bapanya. Pelbagai rintangan yang ditempuhi oleh Yana ke kota Seoul, antaranya dia ditipu oleh ejen tiket konsert oleh kerana semangat yang kuat untuk hadir ke konsert. Yana langsung tidak patah semangat. Sudah jatuh ditimpa tangga, Yana terkontang-kanting sendirian mencari jalan pulang ke hotel. Setelah tidak dapat masuk ke konsert akibat memperolehi tiket palsu, Yana mendapat pertolongan dari salah seorang ahli kumpulan BTS, iaitu Jungkook, yang menyedari dirinya tersesat. Gembira hatinya buka kepala kerana dapat bertemu empat mata dan makan bersama Jungkook. Selepas pertemuan itu, Yana berjalan pulang ke hotel. Pertemuan yang tidak disangka-sangka dengan seorang nenek merubah jalan cerita hidupnya. Pemberian sebuah buku nota dari nenek itu membawa Yana ke sebuah dimensi baharu yang mana Yana menjadi seorang perunding imej kepada Jungkook. Yana mula keliru antara mimpi dengan realiti. Hari demi hari, Yana mula mencari jalan untuk keluar dari dimensi itu. Rupa-rupanya dia sedar kunci kepada jalan keluar itu ada padanya akibat tidak berterus terang dengan Jungkook tentang pelibatannya secara tiba-tiba. Yana berasa sudah tiba masanya untuk berhadapan dengan kesilapannya. Selepas menceritakan apa yang berlaku, ahli kumpulan BTS dapat menerimanya dengan senang hati. Akhirnya, Jungkook menghantar Yana pulang ke Malaysia. Perkara pertama yang dilakukan oleh Yana apabila sampai di Malaysia adalah menghubungi ibunya. Dalam situasi sedih bercampur gembira, ibunya datang bersama ayahnya untuk menjemput Yana pulang ke rumah. Buat pertama kalinya, Yana memanggil bapa tirinya dengan panggilan ayah.
Pengajaran yang dapat diperolehi dari cerita ini ada setiap tindakan dan keputusan yang akan dibuat haruslah mendapat restu dari ibu bapa. Selain itu, ia menggambarkan Yana seorang gadis yang berjiwa kental dan berani menghadapi rintangan walau berada di bumi asing seorang diri. Selain itu juga, pada pendapat saya ada sedikit kekurangan dari buku ini, iaitu dari aspek grafik tidak berwarna. Seharusnya diletakkan imej-imej yang berwarna yang bertujuan untuk membuat pembaca lebih menghayati jalan cerita, seolah-olah pembaca sendiri berada di dalam cerita itu. Akhir sekali, ingin saya katakan bahawa jalan cerita novel ini sangat menarik dan tidak membosankan serta mudah difahami. Sekian, terima kasih.